Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi, lagi saya muliakan para jemaah sekalian, khususnya jemaah Masjid Ma'ruf yang sering kita belajar pada hari Rabu sudah selepas maghrib. Waktu maghrib ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para penonton, para jemaah sekalian, khususnya jemaah Masjid Ma'ruf yang sering kita belajar sama-sama pada hari Rabu maghrib. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala dapat bersama-sama sekali lagi walaupun secara online untuk kita teruskan pengajian kita berkenaan tajuk amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dah hampir separuh daripada buku ini kita baca dan memandangkan kita online kita mudah-mudahan kita buat secara kita mengulang kaji apa yang kita dah belajar sebelum ini. Mungkin kita dah sampai kepada tajuk pertengahan, tapi kita ambil tajuk-tajuk sebelum ni kita ulang kaji balik. Mudah-mudahan kadang-kadang pun kita dah sebulan, 2 bulan kita pun dah tak tahu apa yang kita dah belajar sebelum ni. Mudah-mudahan membantu kita, sebab kita belajar ni pun untuk kita amalkan, bukan setakat untuk nak tahu, bukan setakat untuk nak hafal, tapi kita amalkan dan kita insya-Allah mudah-mudahan kita berjaya dapat syurga insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tajuk ini, amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tajuk yang kita ulang kaji sedikit iaitu tempat yang paling rendah dan yang paling tinggi di syurga. Para penonton, para jemaah sekalian, kita dah belajar tapi kita ingat balik ni, tempat yang paling rendah dan yang paling tinggi di syurga. Mungkin ada para penonton kita yang pertama kali datang untuk belajar online satu perkara yang cukup menarik. Kita minta pada Allah mudah-mudahan kita orang yang dapat masuk syurga Firdausil A'la, ila rafiqil a'la, syurga yang paling tinggi, insya-Allah syurga nabiyyin wasiddiqin, mudah-mudahan insya-Allah. Tapi kalau kita baca nanti hadis nanti, kita lihat orang yang paling rendah pun ya Allah kedudukannya cukup hebat sekali. Ini kalau bayangkan yang paling bawah tu dah hebat, bagaimana yang syurga Firdausil A'la, syurga yang dikurniakan kepada mereka yang mendapat darjat yang paling tinggi. Saya baca di sini. Jadi sebelum itulah mari kita baca sama-sama surah Al-Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat umur Quran diberikan kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan hidup dunia akhirat, insya-Allah dijauhkan daripada wabak penyakit berjangkit. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah memberitahu kalau kita minta syurga, idza sa'altumullah al-jannah, Nabi kata kalau kamu minta syurga kepada Allah, minta syurga yang paling tinggi. Fas'aluhul firdaus, minta syurga Firdausil A'la. Jadi Nabi kenapa suruh minta syurga paling tinggi, tak syurga apa kita layak ke dapat syurga, kita tak apa, minta saja. Jangan pula kita minta ya Allah syurga paling rendah pun tak apa dah, tak boleh. Minta ya Allah syurga Firdausil A'la. Nabi yang suruh. Baik, kita lihat di sini para penonton sekalian, surah 45 kita ulang kaji ni. Tempat yang paling rendah dan yang paling tinggi di syurga. Masya-Allah. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa pernah bertanya kepada Tuhan, siapakah manusia yang paling rendah kedudukannya di syurga? Kita lihat di sini Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa,
manusia yang paling rendah kedudukannya di dalam syurga ialah seorang lelaki yang masuk syurga setelah semua manusia masuk ke syurga dan telah mengambil tempat masing-masing. Setelah itu dikatakan kepada orang itu, apakah engkau redha bila aku, iaitu Allah, berikan kepadamu tempat seperti seorang raja yang menguasai semua kerajaan di dunia? Allah berfirman lagi, sesungguhnya bagimu lah yang demikian, seperti itu dan menjadi seperti itu. Maka orang itu menjawab, aku redha wahai Tuhanku. Maka Allah Ta'ala berkata dan berfirman, sesungguhnya bagimu lah yang demikian itu dan 10 kali ganda daripada itu. Masya Allah. Ini riwayat ini daripada hadis yang kita baca, menunjukkan dan terangkan di sini Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa boleh bertanya. Sebab itulah kita orang Islam ini, Nabi Musa alaihissalam dikatakan sebagai kalimullah. Kalimullah ni iaitu seorang nabi yang boleh berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah. Dan cara Nabi Musa boleh bercakap-cakap, wallahu alam, kita pun tak tahu macam manalah. Ini dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak fokus di sini ialah riwayat hadis ini. Nabi Musa bertanya kedudukan orang yang paling rendah dalam syurga. Jadi bayangkan kita hidup kat dunia ni, para penonton sekalian, para jemaah, khususnya jemaah Masjid Ma'ruf kita, hafizakumullah. Dunia ni nak jadi seorang pemimpin, nak jadi raja yang memiliki dunia ni pun, ya Allah, sampai bila-bila bukan kata nak dapat memiliki dunia ni pun, nak dapat emas semangkuk susah. Nak dapat $1 million pun, ya Allah, mungkin ada orang boleh dapat, ada orang susah. Kadang-kadang nak rumah banglo pun, kadang-kadang belilih di rumah kita. Kadang nak dapat kereta hebat pun, jet hebat ataupun kapal peleseran ataupun $1 billion contohnya. Jangan mimpilah. Mudah-mudahan dapat, tapi kalau dapat pun nanti masalah pula. Ada orang pun duit dah banyak, ada problem. Tapi nak terangkan di sini bahawa manusia di dunia mengejar kemewahan. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat, tapi banyak yang kadang-kadang tak dapat juga. Tapi diterangkan di sini kedudukan orang yang paling rendah. Dunia ni orang yang paling rendah tu orang yang kadang-kadang minta maaf, kadang tidur kat tepi jalan, di kota tak ada tempat tidur, yang merempat dan sebagainya ni, kadang-kadang angkut sampah sebagainya. Jadi ini orang yang paling rendah. Tapi orang yang paling rendah di syurga, macam mana kedudukannya? Ini Allah Ta'ala memberitahu bahawa setelah manusia, orang Islam semua masuk syurga, mendapat tempat masing-masing. Ada yang syurga Firdaus, ada yang bersama para Nabi-Nabi, bersama syurga Adan ataupun syurga Naim dan sebagainya. Nanti ada golongan yang last sekali masuk syurga. Kemudian diberitahukan kepada orang yang last ni nak masuk syurga ni, yang akhir sekali, tak tahulah berapa tahun dia tunggu nak masuk syurga. Kemudian diberitahu, ni yang paling last sekali tu, diberitahu bahawa adakah engkau redha untuk diberikan tempat seperti seorang raja yang menguasai semua kerajaan di dunia. Kita kalau dapat kat dunia ni, kalau diberikan kita, wahai si fulan-fulan, kamu pada hari ini akan menjadi raja, memiliki segala-galanya dekat dunia. Tukang terbalik, orang tu happy sangat. Kalau dah happy, dia boleh terjun dekat 10, dia mati terus. Jadi happy sangat nak jadi raja, memiliki segala apa yang kat dunia ni. Ini nak bayangkan. Tapi serendah-rendah orang yang dalam syurga ni, kedudukan rendah pun, Allah akan berikan. Mungkin orang macam ni agaknya tak tahulah macam mana, mungkin perangai dia ke, sembahyang dia, kisah tak kisah ke, Allah alam. Tapi takut juga, takut ni masuk neraka dulu baru masuk syurga pula. Kita kalau boleh tak nak masuk neraka, kalau boleh minta syurga Firdaus. Tapi ini ada golongan yang mana akhir sekali masuk syurga, tempat dia seperti seorang raja yang menguasai semua kerajaan di dunia. Dan kemudian diberikan lagi kelebihan. Jadi ditanya orang tersebut, maka dia jawab, aku redha ya Allah. Yang menariknya pula dalam riwayat hadis ini bahawa sesungguhnya
jodohnya bagi kamu ni 10 kali ganda daripada itu. Bukan saja dia seorang raja memiliki segala isi bumi, malahan 10 kali ganda daripada itu. Ya Allah, inilah syurga yang paling rendah yang dimasuki oleh orang-orang macam ini. Dia tak akan masuk neraka lah, dia mungkin last kali masuk syurga. Nanti kita akan baca di sini bahawa ada orang yang dah masuk neraka dulu. Dia masuk neraka, lepas tu barulah dia masuk syurga. Ini orang yang dah masuk neraka baru masuk syurga ni dah standard dia lagi bawah daripada tadi lah. Ini para penonton sekalian, para jemaah rahimakumullah, ini orang yang paling bawah ni dalam syurga. Cuma saya nak terangkan di sini juga, iaitu kita kalau boleh mudah-mudahanlah kita dapat syurga yang bukan kata syurga yang paling tinggi, kita nak masuk syurga yang paling awal. Sebab kita pun tak mahu immigration banyak sangat kat sana. Kita nak masuk Johor dululah, dulu ingat nak masuk Johor immigration sampai 4 jam, 5 jam, tak sanggup. Lagi-lagi nak masuk syurga pula beratur banyak-banyak queue. Sila-sila pun kat sana pun ada distance juga. Kena distance. Allah kita pun tak tahu macam mana keadaan sekarang. Manusia nak pergi beli NTUC barang-barang pun kena distance, kena jarak. Jadi kita kalau boleh, bukan sahaja mudah-mudahan dapat syurga yang paling tinggi insya-Allah, mudah-mudahan kita masuk syurga yang terawal. Siapa sanggup nak tunggu lama-lama pada mahsyar itu. Jadi antara hadis-hadisnya juga yang cukup menarik, orang-orang yang terawal masuk syurga. Ini yang paling tinggi itu lain lagi. Yang terawal mana tak perlu tunggu lama-lama kat padang mahsyar dan tak ada pasport ke, tak ada immigration, terus saja masuk syurga yang terawal. Antaranya para jemaah sekalian, antara orang yang terawal masuk syurga iaitu orang yang banyak berzikir. Ini ada satu hadis Nabi SAW, sabaqal mufarridun, setelah mendahului masuk syurga ni orang-orang yang mufarridun. Siapa pula mufarridun ya Rasulullah? Nabi jawab, adzakirun Allah kathiran wadzakirat, orang yang banyak berzikir, laki-laki dan perempuan. Jadi di sana menunjukkan tak ada perbandingan, tak ada perbezaan lagi. Dunia mungkin orang bezakan laki-laki ni perempuan, laki-laki dapat standard ni, orang perempuan dapat standard sekian. Akhirat, siapa yang banyak berzikir, sama ada dia perempuan atau laki-laki, dia akan masuk syurga paling awal. Dia terus. Habis kalau suami dia, isteri zikir banyak, habis suami tak zikir macam mana? Tak tahulah kan. Kalau lah isteri boleh memberi syafaat kepada suami, dapat sama-sama. Kalau lah isteri kata, sudahlah bang, kita jumpa je lah kat dalam, saya masuk dulu benar lah tunggu abang ni, saya masuk. Ini kita pun tak tahu keadaan di sana. Dan selalunya lah insya-Allah suami boleh membantu keluarganya, isteri boleh membantu keluarganya, masuk sama-sama insya-Allah. Wallahu taala alam bisawab keadaan di sana. Cuma itulah ini antara golongan yang terawal masuk syurga. Ada juga golongan yang bukan saja terawal, mudah-mudahan ada yang terus tak dihisap, tak dikira amalan dia. Kan orang nak masuk syurga kan dihitung amalan dia. Itu yang lambat tu nak masuk syurga. Jadi yang tadi mufarridun yang banyak berzikir, terus masuk syurga. Ini satu lagi golongan, dia tak ada hitung, dia tak ada kira-kira amalan, terus saja masuk syurga. Siapa dia para penonton sekalian? Agak-agak siapa? Agak orang Singapura, mudah-mudahan insya-Allah orang Gelang mudah-mudahan lah. Tapi yang dimaksudkan di sini siapa dia para jemaah hafizakumullah? Iaitu orang yang kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia para penonton? Orang yang kuat bertawakal. Kuat bertawakal macam mana pula? Orang yang kuat tawakal ni orang yang kuat berpegang teguh, maknanya kuat berserah pada Allah. Mana apa-apa pun dia percaya kuat, segala-galanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui dengan penuh hikmat, dengan maha mengasihani, dia tahu apa yang berlaku. Jadi dia dah buat sesuatu, kemudian dia berserah pada Allah Ta'ala. Dia tahu segala-galanya dengan izin Allah. Kalau dia berjaya dengan izin Allah, dia tak berjaya pun, dia dah usaha pun, semua ada hikmat insya-Allah. Dan dia usaha lagi, semuanya dia serah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang-orang yang mana tidak dihitung. Maknanya terus masuk syurga amalan. Jadi ini antara golongan-golongan, antara yang masuk awal ke syurga, antara yang tidak dihitung amalannya. Ini golongan tawakal. Dan antara juga yang insya-Allah antara yang terawal masuk syurga ni orang-orang yang susah di dunia. Orang-orang yang susah di dunia sebab
peperangan, pelarian, sakit dan sebagainya. Jadi kalau mereka reda, ni golongan juga insya-Allah antara golongan yang terawal masuk syurga. Jadi ini berkenaan orang yang paling bawah tadi yang saya sebut, yang dia akhir sekali masuk syurga, dapat syurga yang paling bawah. Itu pun dapat 10 kali ganda daripada raja kat dunia yang memiliki segala-galanya dunia ni. Allah berikan lagi 10 kali ganda. Baik, sekarang kita lihat yang paling tinggi darjat ni. Bagaimana kedudukan yang paling tinggi darjatnya? Muka surah 46. Tempat yang paling tinggi ialah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Adapun kedudukan yang paling tinggi adalah kemuliaan yang aku, iaitu Allah buat dengan tanganku sendiri bagi mereka kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, berikanlah kami syurga ini darimu. Ya Allah, berikanlah kami kedudukan yang mulia di sisimu. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat buruk yang Kau tidak senangi. Jadikanlah hati kami sentiasa ingat kepadamu. Ya Allah. Jadi antara tempat kedudukan yang tinggi ni Allah siapkan special. Kalau syurga paling bawah tu pun dah hebat dah tu. Seperti memiliki 10 kali ganda seorang raja yang memiliki dunia ni. Dunia ni Allah, orang sampai berebut-rebut, berbunuh-bunuh pasal nak dapatkan kemewahan, nak dapat, kadang-kadang sanggup menipu, sanggup buat apa saja, halal haram semua, orang kata lantak aje lah, sanggup pasal nak kemewahan dunia. Tapi itu terkejut. Tapi hari akhirat dalam syurga itu yang paling rendah tu, 10 kali ganda seperti seorang raja yang memiliki dunia, macam-macam dapat kehebatan. Ini sekarang paling tinggi. Kemuliaan Allah ciptakan khusus special, dengan buatan special ataupun dengan daripada Allah Ta'ala yang lain dari yang lain, baginya kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, Masya Allah, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati. Kita dalam hati ni agak-agak terbayang juga, agak-agak dalam syurga ni, handphone agak-agak macam mana, handphone pula dah terbayang, mana kita dalam hati kita dah mulai terbayang, agak-agak bidadari ni hidung macam gini, mata dia agak ada hijau biru, kita dah terbayang, purple, agak ada kulit, apa yang kita terbayang pun tak tahu. Agaknya durian dalam syurga ni macam gini, apa yang kita terbayang tak sama. Yang menarik juga, tak pernah dilihat oleh mata. Sebab tu kadang-kadang saya terbayang, para penonton sekalian, warna. Kita hidup kat dunia ni warna, banyak warna kita nampak. Macam sekarang ni oranye, kuning, kelabu, ini macam-macam warna lah, putih, hitam. Jadi insya-Allah lah, dalam syurga mungkin warna-warna, bukan kata selain daripada itu, mungkin ada jutaan lagi warna yang tak pernah kita lihat kat bumi, akan kita lihat dekat dalam syurga. Dan warna-warna pula, kalau kat dunia ni kita tengok warna macam warna merah, sakit mata juga. Tapi warna-warna yang kita lihat dalam syurga itu pun menyedapkan hati, menyeronokkan, menggembirakan hati. Jadi mata pun tak pernah nampak. Mungkin tubuh kita sendiri pun tak tahu macam mana di hari akhirat. Tanah ataupun tempat yang kita pijak pun tak tahu keadaan macam mana. Mungkin kita boleh terbang, kita boleh yang paling menarik ni, kita nak apa saja cakap dia dapat. Macam nak bayangkan. Jadi begitulah kenikmatan syurga yang paling tinggi, Firdausil A'la, yang paling bagus sekali dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada orang-orang saleh dia kata, tidak sempurna syurga itu tanpa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lihat sikit lagi berkenaan ahli neraka yang terakhir masuk syurga. Tadi yang paling bawah, paling tinggi. Sekarang kita lihat bahawa ada golongan yang masuk neraka, kemudian last kita masuk ke syurga. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala di dunia tetapi banyak melakukan kejahatan, jika tidak diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala serta tidak dirahmati olehnya, pastinya orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian setelah berapa lama Allah Ta'ala akan mengeluarkannya dari neraka kerana keimanannya. Ini terdapat dalam sebuah hadis sahih, keluarlah kamu dari neraka wahai orang-orang yang terdapat dalam hatinya iman, sekalipun hanya sebesar
biji sawi. Mana ada orang macam inilah. Tadi yang paling rendah tadi dia tak masuk neraka tapi dia dapat syurga paling bawah. Mungkin amalan kurang itu Allah malam. Yang ini dia masuk neraka dulu. Nauzubillah. Kemudian dah habis semua badan. Kemudian Allah ciptakan balik tubuhnya masuk syurga. Jadi apa dalil ni? Macam mana masuk neraka masuk syurga pula? Sebab ada hadis menyebut akan dikeluarkan orang-orang beriman daripada neraka walaupun imannya sedikit je, seperti biji sawi mata, walaupun iman sedikit pun tetap akan dikeluarkan daripada neraka. Cuma menarik di sini ialah nanti apabila dia keluar daripada neraka, di sini disebut sebuah hadis bahawa ada seorang lelaki dari penghuni neraka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, tetapi tetap wajahnya dihadapkan ke neraka. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, palingkanlah mukaku dari neraka, kerana ia telah membakar sekujur tubuhku dan baunya telah meracuniku. Allah berkata kepadanya, wahai cucu Adam, bila aku palingkan pandanganmu dari neraka ini, apakah engkau akan mengharapkan orang lain? Jadi orang ini baru keluar daripada neraka, dia wajahnya masih menghadap neraka. Jadi dia minta, ya Allah, palingkanlah wajah saya daripada neraka, tengok lain pula. Jadi Allah Ta'ala kata, adakah kalau dah palingkan kamu dari neraka, kami tak mengharapkan lagi? Dia kata apa? Dia tak minta lagi. Inilah manusia. Jadi jawab lelaki itu menjawab apa? Demi keagungan dan kemuliaanmu, aku tidak akan meminta yang lain kepadamu. Lalu Allah Ta'ala memalingkan pandangannya menuju ke arah syurga. Tatkala lelaki itu melihat syurga dan matanya tertuju kepada bunga-bunganya, keindahannya, kenikmatannya dan kesenangannya, dia berkata, ya Allah, dekatkanlah aku ke pintu syurga. Mana dah paling dah nampak syurga, dia minta balik. Padahal dia janji tak minta lagi. Kata, ya Allah, dekatkanlah aku dengan syurga. Jadi dah janji. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, jika aku dekatkan engkau ke pintu syurga, apakah engkau akan minta lagi? Dia kata, demi keagunganmu ya Allah, aku tak minta lagi. Kemudian didekatkan laki-laki itu ke pintu syurga. Kemudian nampak macam-macam dah. Kemudian minta, padahal dah janji tak minta. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala berkata, wahai cucu Adam, aku dah minta macam-macam. Jadi kalau aku masukkan, kabulkan permintaan masuk syurga, adakah minta lagi? Dia kata dia tak akan minta lagi, masuk pun tak boleh. Kemudian dah masuk, dia dah start minta itu, minta ini. Itulah para jemaah, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ini yang orang yang dah masuk neraka, kemudian dia keluar dari neraka, maka dia apa? Dia dipalingkan nampak syurga, kemudian kemudian dia bawa ke pintu syurga, kemudian dimasukkan sebab dia minta. Padahal dah janji tak nak minta lagi, tak nak minta lagi. Ini mungkin orang ini dia ada banyak buat salah ke, dia banyak buat kejahatan. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu apa dosa-dosa dia sampai tidak diampunkan. Jadi itulah sikit dia minta. Ini sikap manusia, para penonton sekalian. Macam sekarang dunia ni macam ini jugalah. Manusia ni pada kasih satu, nak dua, gaji 1,000, mula-mula gaji 1,000 okey, minta gaji 1,500, minta gaji 2,000, rumah kecil, mula okey, kemudian nak rumah besar sikit, rumah banglo. Itulah sifat manusia. Sebab itulah Rasulullah memberitahu, lau anna li ibni Adam, kalau sekiranya anak Adam ini ada memiliki satu lembah daripada emas, nescaya dia akan minta sampai 3 kali. Tidak akan penuh perut anak Adam ini, melainkan ini tanah. Jadi di sini saya nak terangkan para jemaah sekalian, para penonton, kita mudah-mudahan kita minta pada Allah tidaklah sampai kita masuk neraka kemudian masuk syurga, na'udzubillah. Dan kita kalau boleh bukanlah orang yang terakhir masuk syurga. Kita minta, ya Allah, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan Firdausil A'la bersama Rafiqul A'la, golongan para nabi-nabi as-siddiqin wa syuhada wa salihin. Jadi ini sebagai ulang kaji kita nak mengenai bulan-bulan ini sekarang tengah zaman penyakit-penyakit ni, berita-berita gembira lah. Sebab ada hadis menyebut penyakit ini tahun ni, penyakit-penyakit kalau kita sabar, sabiran muhtasiban, sabar mengharapkan ganjaran daripada Allah, dan kita menisbat takdir ilahi, insya-Allah ini dikira mati syahid, pahala mati syahid. Walaupun kita lepas ni insya-Allah hidup sihat, tapi dikira pahala syahid.
Jadi kita sama-sama lah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir untuk keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un, dengan nama Allah yang tidak memudaratkan apa-apa dengan namanya di dunia dan di langit. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.